Seperti yang saya cakap, kita boleh merayu di mahkamah. Okey. So, kita tak boleh nak merayu terus. Maksudnya, biasanya dalam setahun, kita nak tahu dah apa antara langkah-langkah yang harus kita semua ni buat ni. Anda kata kita berada dalam fasa bankrupt ini. Apabila kita diisytiharkan muflis ataupun diisytiharkan bankrupt, benda pertama yang kita kena buat, basically kita kena laporkan kepada MDI ataupun Jabatan Insolvensi Malaysia. So kita kena laporkan kepada mereka, dan apa yang kita perlu buat adalah kita kena tahu apakah tindakan yang kita harus lakukan. Contohnya bagaimana kita nak menyelesaikan hutang-hutang kita. Biasanya bila kita diisytiharkan bankrupt atau muflis ini disebabkan hutang kita yang terlalu banyak dan kita tidak mampu nak bayar komitmen bulanan itu. Bila kita isytiharkan diri kita pada Jabatan Insolvensi Malaysia, kita dah tahu berapa banyak yang kita kena bayar, kita harus ikut ataupun turuti berapa yang kita kena bayar bulan-bulan. Dan bankrupt ini pun, apa yang kita boleh buat selepas itu adalah kita pun boleh, kalau kita ikut pada schedule ataupun berapa banyak yang kita kena bayar, kita boleh dapatkan ataupun kita boleh meminta daripada mahkamah untuk lepaskan ataupun untuk bebaskan diri kita daripada muflis ataupun bankrupt. Biasanya setahun ataupun 2 tahun. Dan sekarang ini, tak silap saya, selepas tahun 2017, kita kalau lepas 3 tahun, kita boleh bebas daripada bankrupt atau muflis kalau kita ikut pada jadual pembayaran, kita jaga tingkah laku kita. Maksudnya kita tak buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Tak tambah lagi hutang lah. Itu antara benda-benda yang kita boleh buat. Dan bagi saya, kalau kita bankrupt itu, kita kena cari jalan. Bagaimana kita nak menyelesaikan hutang kita dengan cepat. Sebab at the end of the day, kalau kita mampu menyelesaikan hutang kita, insya-Allah itulah jalan yang pasti untuk kita keluar daripada bankrupt. Sebab bila kita bankrupt ini, memang hidup kita memang tak boleh nak travel, tak boleh nak kerja, kadang-kadang tak boleh nak buka bisnes. Puan Maimunah Sulaiman kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Umur dah 63, declare muflis. Kerja pun tak ada. Macam mana nak bayar balik? Macam mana dia nak keluar daripada muflis ini? Betul juga. Kerja tak ada. Ini boleh kita katakan sebagai faktor usia lah, mempengaruhi bankrupt ini. Bagaimana? Benda ni yang paling menyedihkan lah. Apabila kita dah tua, baru kita diisytiharkan bankrupt atau muflis. Kalau kita muda lagi, banyak lagi benda yang kita boleh buat. Apa yang saya nampak berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, mereka yang diisytiharkan bankrupt ini, apa yang mereka boleh buat, mereka boleh meminta pertolongan daripada ahli keluarga mereka yang lain. Misalnya sebab ahli-ahli keluarga mereka, mungkin anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita buat sesuatu bisnes melalui mereka untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan hutang kita yang kita dah pernah buat lah. So itu antara benda yang kita boleh buat. Selain daripada itu, macam saya cakap, memang bankrupt ini, muflis ini, banyak sekatan ke atas diri kita sendiri. Cara untuk kita menyelesaikan masalah ini, kita kena jadi lebih kreatif. Kita kena cari alternatif lain. Misalnya, so kalau nak buat bisnes dan sebagainya. Ada kemungkinan tak, andai kata ada di antara kita ni yang berada dalam situasi bankrupt, muflis ini, seperti mana Puan Maimunah itu, adakah boleh kita merayu agar nama kita itu dikeluarkan buat sementara waktu ke, atau bagaimana? Seperti yang saya cakap, kita boleh merayu di mahkamah. Okey. So, kita tak boleh nak merayu terus. Maksudnya, biasanya dalam setahun, setahun ke 2 tahun, kita boleh cuba merayu di mahkamah untuk bebaskan diri kita daripada diisytiharkan muflis ataupun bankrupt itu. Jadi ada proses rayuan dekat situ lah. Ada proses rayuan, tapi kita kena bertingkah laku baik. Kita tak boleh nak buat tiba-tiba buat hutang kat sini lagi, tambah lagi hutang-hutang lain dan sebagainya. Jadi kita kena kawal diri kita lah. Kawal diri itu yang penting. Kawal diri begitu penting sekali. Okey. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.